Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid ustazah dekat rumah tu? Sihat ke? Kita masih lagi dalam keadaan yang maksudnya masih lagi dalam keadaan yang berbahaya di luar sana kan. Masih lagi virus tu masih lagi ada, walaupun kita tak tahu virus tu dekat mana kan. Ustazah mohon anak-anak yang ada dekat rumah ni stay je dalam rumah jangan keluar-keluar, jangan pergi rata-rata. Ibu bapa pun dekat rumah buat aktiviti yang anak kita boleh dapat manfaat. Tak adalah anak-anak kita ni asyik tengok TV je, main game je, tengok handset je kan. Sebab itulah kita orang semua guru-guru buat kelas FAFA online dekat sini untuk memudahkan program anak-anak di rumah boleh menimba ilmu lagi. Okey. Macam mana? Sihat ke semua? Okey, ustazah harapkan semua dekat rumah tu sihatlah kan. Alright. Okey, sebelum ni ustazah Suhaibah dah terangkan dekat kelas sebelum ni mengenai solat jamak ataupun solat qasar kan. Dia dah bagi tahu dah, saya rasa dia dah bagi tahu maksud jamak qasar tu apa, maksud jamak takdim, jamak takhir kan. Qasar tu macam mana kan. Lepas tu lagi satu apa jenis-jenis. Ustazah Suhaibah ada bagi tahu kan jenis-jenis qasar macam mana. Kenapa perlu qasar jamak dengan qasar ni? Kenapa perlu kan? Untuk apa sebenarnya? Kenapa kalau musafir kita kena jamak dan qasar? Semua tu dah diberitahu oleh Ustazah Suhaibah. Right. Ustazah faham. Ustazah harapkan anak-anak dekat rumah tu dah memahami apa itu maksud jamak dan qasar tu. Sebab dekat situ ada dia pecahkan jamak takdim, jamak takhir, lepas tu qasar. Dia berlainan maksud dia dekat situ. Jadi ustazah dah tak payah terang lagi dah yang tu sebab Ustazah Suhaibah dah pun terangkan. Jadi dekat sini hari ini ustazah ambil tajuk syarat-syarat solat jamak dan qasar. Jadi ustazah ambil tajuk tu untuk hari ini. Okey. Syarat-syarat jamak dan qasar ni agak-agak sama tak syarat-syarat dengan solat biasa? Macam mana? Agak-agak sama tak? Sebab kebanyakannya semua ada. Kalau solat okey, perkara yang syarat-syarat sah solat, perkara yang membatalkan lah apalah, semua ada dekat situ kan. Jadi dekat sini kalau tajuk jamak dan qasar pun sama. Kita ada syarat, kita ada perkara yang dibolehkan, kita ada perkara yang membatalkan. Tak apa, nanti ustazah akan huraikan satu persatu. Untuk hari ini kita belajar tajuk syarat-syarat solat jamak dan qasar sahaja dahulu. Biar sedikit tapi ilmu yang disampaikan tu dapat memahami. Yang paling penting kena salin. Apa yang ustazah tulis dekat depan sebaiknya salin. Salin dalam buku nota. Lebih baik kan kalau kita lupa, kita boleh tengok, buka balik, baca balik. Nanti kalau ustazah tanya masa cuti buat apa, boleh buka balik tengok. Oh hari ni tulis tarikh lagi, tulis hari dan tarikh apa semua. Boleh tengok, oh hari ni hari apa, belajar apa. Macam tu. Okey. Okey, ustazah tulis kat depan. Hari ni kita belajar tajuk syarat-syarat solat jamak dan qasar. Ini adalah tajuk untuk hari ni Okey, highlightkan. Okey, kita belajar tajuk ni hari ni.
Okey. Okey. Syarat-syarat solat jamak dan qasar ni, siapa tahu? Ada berapa? Macam mana? Kenapa ada syarat-syarat? Kan? Okey, tak apa. Ustazah akan huraikan satu persatu. Okey, first kali Ustazah nak terangkan syarat-syarat solat jamak takdim. Okey, kat sini kita ada 3 sebenarnya. Syarat-syarat solat jamak takdim, syarat-syarat solat jamak takhir, dan last kali syarat-syarat solat qasar. Ada 3. Okey, sekarang kita pergi yang pertama dahulu, iaitu syarat solat jamak takdim. Syarat solat jamak takdim. Okey. Ada berapa syarat dia? Okey, Ustaz tengok Yang pertama dia, hendaklah menunaikan solat. Hendaklah menunaikan solat secara tertib. Dengan nak solat mestilah tertib kan? Tak kira kita solat apa pun mesti kena tertib. Okey. Mendahulukan solat zuhur. Mendahulukan solat zuhur. Kemudian diikuti solat asar. Okey. Ni sebagai contoh. Ustazah ambil dekat sini solat zuhur dan solat asar. Okey. Jamak takdim ni kita ikut macam ni. Okey. Solat zuhur dengan solat asar. Okey, contoh kalau kita waktu tu kita nak buat solat jamak takdim, waktu tu dah masuk solat zuhur. Jadinya kita kena buat solat zuhur dahulu. Okey, contoh kalau solat zuhur tu tak sempat. Contoh kita sedang musafir tapi masa solat zuhur tu kita tak sempat nak solat. Kita memang dah rancang untuk nak jamak tapi kita tak nak jamak takdim, kita nak buat jamak takhir. Jamak takhir syarat dia sekejap lagi tapi tak apa, Ustazah nak bagi contoh dahulu supaya kamu faham. Okey, contoh nanti solat zuhur awak rasa macam tak sempat lagi tak nak lagi lah buat solat, nak solat jamak takhir lah. Okey, maksud dia kat situ, awak solat asar nanti dah masuk waktu asar, awak solat asar dahulu baru awak patah balik solat zuhur. Maksudnya awak buat solat asar dahulu baru solat zuhur. Tu dinamakan jamak takhir. Tetapi kalau jamak takdim, hendaklah menunaikan solat secara tertib dengan mendahulukan solat zuhur kemudian diikuti solat asar. Maksudnya awak masa nak solat tu awak niat solat zuhur dahulu kemudian diikuti dengan solat asar. Kena buat sekali. Maksudnya niat tu mula-mula solat zuhur kemudian untuk yang solat asar tu lepas habis solat zuhur terus buat solat asar. Okey, niat jamak lah. Jamak takdim Okey. Contoh lagi. Dan solat maghrib kemudian diikuti solat Isya. .
Okey, itu maksud dia. Solat maghrib dahulu, baru solat isyak. Sama macam tadi. Yang tadi, kalau awak nak solat zuhur, nak buat solat jamak takdim, okey, solat zuhur dahulu, kemudian baru diikuti solat asar. Begitu juga dengan solat maghrib dan solat isyak. Mula-mula kita buat solat maghrib dahulu, kemudian barulah solat isyak. Itu adalah syarat dia. Hendaklah kita menunaikan solat dengan mendahulukan. Kita dahulukan solat yang awal tadi tu. Maksudnya macam ni. Contoh, awak nak buat solat asar dulu, tapi solat asar tu azan tak masuk waktu lagi. Tapi awak nak cakap nak buat solat asar dululah baru solat zuhur. Jadi tak boleh lah. Itu salah. Salah terus. Tak boleh. Jadinya azan dah dengar azan zuhur tu, okey, dahulukan solat zuhur, kemudian solat asar. Tapi waktu tu azan solat asar belum lagi. Jadinya kita jamakkan, kita sekalikan dalam satu waktu. Itu solat zuhur dulu, kemudian solat asar. Begitu juga dengan solat maghrib dan isyak. Tak boleh buat isyak dulu. Kena buat maghrib dahulu. Okey, faham Jadinya dekat sini jamak takdim ni kita kena dahulukan yang solat yang awal tadi tu, yang awal tu. Solat azan yang awal tu. Bukan kita ambil yang kedua. Contoh kita nak buat jamak ni ada dua kan. Okey, solat zuhur dengan asar. Tak boleh asar dulu. Tak boleh asar dulu, kena zuhur dahulu baru asar. Itu maksud dia jamak, syarat untuk jamak takdim. Okey. Hendaklah niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram. Okey, macam mana nak niat macam nak niat serentak sekali dengan takbiratul ihram? Susah kan? Sebenarnya tak susah pun. Okey, contoh dia macam ni. Awak nak solat jamak takdim. Okey, mula-mula kita angkat takbiratul ihram dulu. Angkat Allahu Akbar. Okey, dalam masa kita cakap Allahu Akbar tu, kita angkat takbiratul ihram tu, dalam masa tu sama-sama kita niat dalam hati. Kita niat dalam hati, niat nak solat jamak takdim tu. Maksudnya macam itulah. Hendaklah niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram. Bukannya macam okey, niat dulu macam kita solat fardu kan. Mula-mula kita niat dulu. Okey, solat fardu gitu. Tapi kalau solat jamak tak macam tu Kita sama-sama angkat takbir tu, lepas tu sama-sama niat kat dalam hati yang kita nak niat jamak takdim. Okey, siapa tak sihat sekarang ni? Bersama dengan batuk. Okey, itu adalah niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram. Kemudian nombor 3. Ada lagi. Okey. Hendaklah niat jamak takdim di dalam bukan. Betul lah. Di dalam takbiratul ihram di mana? Solat yang pertama.
Di solat yang pertama. Okey, hendaklah niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram di solat yang pertama. Maksudnya contoh tadi, awak nak solat zuhur dulu kan? Okey, masa dekat solat zuhur ni, waktu tu dah kita dah niat dah. Bila kita dah niat dah tu, untuk solat zuhur, untuk solat yang pertama ni dah habis. Lepas tu masuk pula solat asar yang kedua. Tak payah dah. Awak bangun, lepas habis bagi salam, bangun, terus buat solat yang seterusnya, solat asar. Kena terus bangun dan buat. Maksudnya tak boleh lah masa tu lepas-lepas bagi salam tu nak doa dulu ke, nak astagfirullahalazim nak berwirid dulu ke, tak perlu terus dah habis bagi salam apa semua, bangun terus laksanakan solat asar, solat yang selepas tu. Okey. Boleh faham InsyaAllah Ustazah doakan anak-anak Ustazah dekat rumah tu fahamlah dengan apa yang Ustazah terangkan. Sebab tu Ustazah minta anak-anak murid dekat di rumah tu salin. Salin apa yang Ustazah tulis. Nanti boleh baca balik. Okey. Yang keempat, berturut-turut di dalam kedua-dua solat jamak. Solat jamak. Yang ni maksudnya macam Ustazah terang tadi kan, yang nombor 3 ni. Maksud dia, lepas saja selesai solat zuhur tu, okey, lepas selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, terus bangun, berdiri dan sambung solat selepas dia, solat asar. Berturut-turut. Tak boleh tunggu-tunggu lagi dah. Tak boleh lepas-lepas bagi salam tu astagfirullahalazim. Okey, berdoa dulu ke apa ke, nak bertegur orang ke, tak boleh Kena berturut-turut. Maksudnya bangun terus dan solat selepas tu. Okey, itu maksud dia berturut-turut dalam kedua solat jamak. Okey. Syarat solat jamak takdim ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, ingat Yang pertama hendaklah menunaikan solat secara tertib. Solat apa-apa pun, solat sunat ke, fardu ke, apa ke, semua kena dalam keadaan tertib. Tak boleh buat ikut suka hati je. Nanti solat tu akan boleh jadi terbatal. Okey, kemudian dengan mendahulukan solat zuhur, kemudian diikuti solat asar. Dan solat maghrib, kemudian diikuti solat isyak. Sama je. Maksudnya kena dahulukan solat yang awal tu. Kemudian baru solat selepas tu. Okey, yang kedua, hendaklah niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram. Sekali kan. Angkat takbir, Allahu Akbar. Dalam masa Allahu Akbar tu, niat dalam hati untuk jamak takdim. Alright. Lepas tu, hendaklah niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram di solat yang pertama. Solat yang awal-awal tadi tu, solat zuhur dengan solat maghrib. Niat yang waktu tu sahaja. Yang untuk solat asar dengan solat isyak ni dah tak perlu dah. Okey? Kemudian terakhir, berturut-turut dalam kedua solat jamak. Lepas pada bagi salam dah untuk solat yang pertama ni, lepas tu bangun, terus buat solat seterusnya. Okey, itu maksud dia syarat solat jamak takdim. Dahulukan yang awal waktu tu. Alright Okey. Dah salin ke semua? Okay, kalau dah salin, Ustazah nak terangkan syarat untuk solat jamak takhir pula. Okey, Ustazah padam Okey, kemudian tadi kita belajar syarat solat jamak takdim. Sekarang ni syarat solat jamak takhir. Berbeza dua tu. Yang tadi takdim, yang ni takhir. Takdim tu bermaksud dia yang
Yang mula, yang awal tadi tu. Okey, sekarang ni yang akhir. Okey, maksud dia macam mana tu? Okey, kita tengok hendaklah berniat jamak takhir di dalam waktu pertama iaitu zuhur ataupun maghrib. Okey, maksud dia dekat sini macam tadi kalau jamak takdim kan. Okey, contoh kalau jamak takdim kita dahulukan solat zuhur. Okey, kita dahulukan solat zuhur baru kita teruskan dengan solat asar. Okey, tetapi kalau syarat solat jamak takhir pula dia berbeza sikit, iaitu contoh berniat jamak takhir di dalam waktu pertama iaitu zuhur atau maghrib. Okey. Dekat sini kalau jamak takhir ni, okey, contoh dah masuk waktu zuhur kan, tetapi kita tak solat lagi. Sebab apa? Sebab kita ingat nak solat jamak takhir. Mungkin waktu tu dalam musafir tu kita ada kekangan masa kan, tak boleh nak solat zuhur. Jadinya kita tunggu waktu asar masuk. Okey, lepas azan solat dah masuk, azan dah masuk waktu asar. Okey, kita solat dulu. Solat asar dulu. Kemudian baru solat zuhur. Okey, maksudnya dekat sini solat asar dulu, niat kita nak jamak takhir. Solat asar jamak takhir berapa rakaat? Kalau kita jamak boleh jadi 2 rakaat. Okey, 2 rakaat. Kemudian lepas kita dah solat asar, lepas tu bangun, baru kita niat jamak takhir di dalam waktu yang pertama. Waktu yang pertama waktu apa? Waktu zuhur tadi tu, yang kita tinggal tadi tu. Maksudnya dekat situ. Kita dahulukan solat asar, barulah solat zuhur. Yang tadi kalau yang takdim kita masuk je waktu zuhur, kita terus solat. Kita dahulukan solat zuhur dulu baru solat asar. Tetapi kalau jamak takhir, maksudnya kita tangguhkan dulu solat yang awal tadi tu. Macam contoh solat zuhur tadi kan. Kalau masa kita musafir tu tak sempat nak solat waktu tu, mungkin ada dalam perjalanan lagi, tak sempat kan. Jadinya kita boleh buat jamak takhir. Tunggu orang azan waktu asar, lepas tu kita solat asar dengan niat jamak takhir, kemudian barulah solat zuhur. Begitu juga dengan solat isya dan maghrib. Mula-mula kita solat isya, kita tunggu. Kemudian solat maghrib. Mungkin waktu tu kita tak dapat nak solat maghrib. Jadinya kita tangguh dulu solat sebab kita nak buat jamak takhir. Jadinya masa masuk waktu isya tu kita solat isya, lepas tu kita niat waktu yang pertama tadi tu. Niat waktu yang pertama tadi tu waktu apa? Waktu maghrib. Jadinya tu maksud dia jamak takhir. Kita ambil yang waktu yang akhir, yang kedua. Maksud dia macam itulah. Jamak takdim tu awal-awal lah. Masuk je waktu zuhur, kita dah solat zuhur, kemudian solat asar jamak. Kemudian lepas tu solat maghrib. Masuk je azan maghrib, kita terus solat maghrib, baru buat isya. Tapi kalau takhir, kita tunggu dulu. Maksudnya kita tak solat zuhur, kita solat asar, kemudian baru kita kita solat yang awal-awal tadi tu. Solat zuhur. Macam ni, solat isya dan kemudian solat maghrib. Itulah maksud dia macam tu. Okey, boleh faham solat beza dia. Beza jamak takdim ataupun jamak takhir. Okey, ni adalah syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia hampir sama, cuma ditukar je. Ditukar takdim ataupun takhir. Okey. Boleh faham
Okey, boleh. Kalau boleh nanti salin tau. Salin, letak kat dalam buku nota, tulis hari dengan tarikh. Alright. Okey. Okey, Ustazah padam Okey, ada lagi tak? Ada lagi. Belum habis lagi. Alright. Okey, sekarang kita masuk. Syarat apa pula lagi satu? Syarat solat qasar. Ustazah Suhaibah ada terang tak? Solat qasar tu macam mana? Solat qasar tu maksud dia macam mana? Maksud dia apa? Maksud dia pendekkan. Macam ni. Solat qasar ni boleh pendekkan yang solat fardu 4 rakaat. Macam contoh solat apa? Solat zuhur, solat asar dengan solat isya. Solat-solat tu ada 4 rakaat. Jadi kita pendekkan 4 rakaat tu ke 2 rakaat. Okey. Hendaklah perjalanan itu Hendaklah perjalanan itu diharuskan oleh syarak. Maksudnya kita nak buat perkara-perkara yang baik lah. Bukannya kita nak pergi berhibur ke semata-mata. Nak pergi bersosial dengan kawan-kawan yang tak apa-apa kan. Tak boleh lah. Hendaklah perjalanan itu diharuskan dalam syarak. Kita nak, contoh kita nak bermusafir sebab apa? Sebab nak tengok keindahan alam. Okey. Okey, lagi. Contohnya perjalanan yang kita nak musafir tu, kita contoh daripada Kedah, macam Ustazah nak daripada Kedah nak pergi ke KL. Sebab apa Ustazah nak musafir daripada Kedah ke KL? Sebab Ustazah nak menuntut ilmu. Itu diharuskan. Kalau macam daripada Kedah nak pergi KL semata-mata nak tengok konsert, itu tak dibolehkan lah, tak diharuskan lah. Bukan tak boleh, tak diharuskan. Sebab benda tu sia-sia je lah kan. Okey, kemudian jauh perjalanan tidak kurang apa? Tidak kurang dari 89 kilometer. Kalau kita nak buat qasar ni, kita kena pastikan perjalanan tu, macam contoh tadi Ustazah nak pergi Kedah ke KL. Kedah ke KL tu berapa kilometer kat situ? 400 kilometer. Itu bolehlah kita nak buat solat qasar. Kita nak pendekkan. Kita nak buat qasar, kita campur qasar dan jamak dan qasar. Jauh perjalanan tidak kurang dari 89 km. Jadi kalau kurang daripada 89 km, tak boleh tak boleh buat jamak dan qasar. Tak boleh. Kalau buat juga tak sah solat awak Okey, kemudian tidak berimamkan orang yang solat sempurna. Solat yang sempurna. Jadinya awak tak boleh solat imam lah. Boleh solat imam, tapi tengoklah imam tu sempurna. Boleh kalau awak nak nak imam, tapi kena tengok imam tu solat dia, contoh kita dah dengar dah niat dia apa, usolli fardu zuhri 4 rakaatin. Sebab kita nak solat jamak dengan qasar. Jamak dengan qasar mana ada 4 rakaatin kan? Rakaatain ni je, 2 rakaat je. Jadinya tak boleh ikut imam yang solat yang sempurna tu. Kita kena solat sendiri je. Kalau kita sama-sama dalam contoh satu keluarga kita tengah musafir, lepas tu ayah kita jadi imam untuk kita nak solat jamak dengan qasar, dibolehkanlah yang tu. Tapi kalau imam yang solat dia sempurna, tak boleh Okey. Itu sahaja Okey, ingat kalau
Kalau syarat solat qasar ni maksudnya dipendekkan. Okey, contoh 4 rakaat jadi 2 rakaat. Hendaklah perjalanan itu diharuskan dalam syarak. Maksudnya kita buat benda-benda yang baiklah masa kita nak bermusafir tu. Okey, jauh perjalanan tidak kurang daripada 89. Mestilah lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu boleh kita buat jamak dan qasar. Okey, tidak berimamkan solat yang sempurna. Okey, maksudnya kita nak ikut imam tu, tengok dulu imam tu solat niat macam mana. Kalau dia solat yang sempurna solat zuhur 4 rakaat, jadi kita tak boleh lah sebab kita dah nak niat solat jamak dan qasar. Jadi kita kena solat sendiri je. Okey. Kalau solat jamak dan qasar ni, jamak qasar ni terdiri daripada solat yang 4. Terdiri daripada satu lagi. Terdiri daripada solat 4 rakaat. Contoh dia apa? Solat apa? Zuhur, asar dan isyak. 3 solat ni boleh diqasar. Solat maghrib tak boleh sebab dia berapa? Dia 3 rakaat. Solat subuh pun tak boleh sebab dia 2 rakaat. Okey. Faham ke anak-anak ustazah dekat rumah? InsyaAllah ustazah doakan awak faham dan boleh ulang kaji balik apa yang ustazah ajar untuk subjek hari ni, iaitu syarat-syarat solat jamak dan qasar. Kita bagi kepada 3. Yang pertama syarat solat solat jamak takdim, kemudian takhir, kemudian solat qasar. 3 perkara yang kita belajar hari ini. Mudah-mudahan awak semua boleh salin nota dan kemudian baca balik, tengok balik, renungkan balik. Okey, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman yang luar biasa pada hari ini. Okey, setakat itu sahaja pengajaran ustazah pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat beramal.